Bertemu kembali dalam cerita dan untuk segmen ini pula kami akan memberi tumpuan kepada laporan yang baru saja dikeluarkan oleh Pejabat Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam yang mendapati ada pelanggaran hak asasi manusia yang serius dalam penahanan etnik Uighur di Xinjiang oleh kerajaan China. Dalam satu laporan, pejabat itu berkata semalam layanan kerajaan China terhadap etnik Uighur dan juga kumpulan minoriti umat Islam yang lain, pelbagai kumpulan lain di wilayah yang sama iaitu di Xinjiang mungkin katanya melibatkan jenayah kemanusiaan atau crimes against humanity. Dan dalam laporan itu juga, pejabat PBB berkata terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Xinjiang dalam konteks kerajaan menggunakan strategi pembanterasan keganasan dan ekstremisme. Katanya penahanan etnik Uighur dan kumpulan-kumpulan lain yang majoritinya umat Islam katanya mungkin melibatkan jenayah-jenayah antarabangsa khususnya jenayah terhadap kemanusiaan. Dan sehubungan itu, pejabat PBB menyarankan supaya kerajaan China mengambil langkah segera untuk membebaskan tahanan di pusat latihan atau penjara di Xinjiang. Jadi untuk jam ini kita nak bincangkan lebih lanjut mengenai dengan laporan ini yang pada masa yang sama kontroversi dan mengambil masa yang agak lama untuk dikeluarkan oleh Pejabat Hak Asasi Manusia PBB ini kerana terdapat desakan daripada pelbagai pihak. Dan sudah bersedia untuk membincangkan lebih lanjut ketika ini Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Muhammad Faisal Abdul Aziz yang sudah bersedia di talian ketika ini. Terima kasih Faisal sudi bersama saya dalam cerita. Kita tahu ABIM banyak gerakan kempen untuk meningkatkan kesedaran tentang apa yang berlaku di Xinjiang sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Apa pandangan ABIM terhadap laporan yang dikeluarkan PBB ini? Baik, terima kasih Awani dan juga penonton. Yang pertama, bagi kita bila mana dikeluarkan laporan ini, ia adalah susulan daripada kenyataan Michelle Bachelet yang merupakan Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang sebelum ni melakukan lawatan ke China, yang sebelum ni kenyataannya agak lunak atas sandaran bahawa China berjanji untuk menutup concentration camp yang mereka dirikan untuk tahanan umat Islam Uighur. Namun susulan daripada saya fikir dapatan-dapatan yang lebih inklusif, kita dapat lihat 31 Ogos yang lalu telah dikeluarkan satu laporan yang saya fikir komprehensif. Kenapa saya kata komprehensif? Sebab yang pertama, laporan ini dia memuatkan interview 40 interview bersama juga dengan bekas tahanan, keluarga dan juga anggota Uighur yang berada di merata tempat di seluruh dunia yang menghadapi pengalaman ditindas, dianiaya, diseksa oleh rejim China. Dan yang kedua, saya sebut komprehensif sebab laporan PBB ini turut menampilkan undang-undang polisi-polisi China yang memberi justifikasi membenarkan laporan ini. Saya ambil contoh undang-undang countering terrorism. Terlalu banyak laporan countering terrorism China di wilayah autonomi Xinjiang dan juga Kertas Putih juga banyak dikeluarkan. Kertas Putih tentang terorisme, Kertas Putih tentang family planning, Kertas Putih tentang pelbagai lah. Jadi melihat kepada undang-undang counter terrorism white paper China ni, memang kita lihat berlakunya ruang-ruang besar penyalahgunaan kuasa, elemen-elemen kekejaman, penindasan itu dilakukan kononnya untuk memantras keganasan di wilayah Xinjiang. Kita ambil contoh definisi-definisi yang dikeluarkan oleh kerajaan China tentang terorisme itu terlalu umum, seperti contoh tindakan yang membawa kepada objektif-objektif tertentu. Ataupun jadi itu terlalu umum, bukan hanya objektif keganasan tapi objektif yang dan sebagainya. Jadi itu terlalu umum. Jadi kalau pergerakan yang mahu untuk mengajak Islam, mengajak agama, adakah ia boleh disimpulkan sebagai terorisme? Jadi terlalu banyak undang-undang yang membolehkan penyalahgunaan kuasa, kekejaman, penindasan itu dilakukan ke atas etnik Uighur di Xinjiang.
Jadi ada banyak bukti yang disertakan dalam laporan PBB ini, tetapi apa yang diberi tumpuan, terutamanya kalau kita lihat dalam media antarabangsa kan, apa yang mendapat tumpuan adalah kenyataan pejabat hak asasi manusia PBB ini yang berkata China's arbitrary and discriminatory detention of Uyghurs and other Muslims in its Xinjiang region may constitute crimes against humanity, dan banyak tumpuan yang ditekankan pada penggunaan perkataan may itu mungkin. Adakah Faisal melihat kenyataan ini tidak cukup tegas atau sebenarnya memadai, dan apa sebenarnya kenyataan ini menggambarkan realiti sebenar di Xinjiang? Ya, kita sebenarnya boleh cross check juga dengan laporan-laporan lain selain daripada laporan PBB. Yang mana kalau laporan ini disebut tentang crime against humanity ataupun jenayah kemanusiaan, tapi terdapat juga dalam laporan-laporan lain. Saya ambil contoh Uyghur Tribunal yang bebas, laporan tribunal bebas Uyghur di London yang disimpulkan pada Disember tahun lalu, yang jelas menyatakan bahawa tindakan kerajaan China terhadap etnik Uyghur ini adalah satu bentuk genosid. Genosid ataupun penghapusan etnik. Mengapa dikatakan penghapusan etnik? Antara hujahnya ialah kerana memang berdasarkan kepada testimoni, interview secara live, rakan-rakan boleh tengok di YouTube testimoni yang dibuat secara terbuka dengan saksi-saksi, khususnya wanita, menjelaskan bagaimana wanita Uyghur itu tidak dibenarkan untuk melahirkan anak. Pelbagailah cara-cara sterilization, IUD, pemaksaan untuk dilakukan abortion terhadap ibu yang mengandung. Ini antara perkara yang sebenarnya membawa kepada genosid, penghapusan etnik Uyghur untuk jangka masa yang panjang. Begitu juga dengan pelbagai laporan daripada NGO Uyghur yang berada di luar negara, selain daripada mungkin Kanada, US, ada juga NGO yang berada di Turki yang juga menjelaskan perkara yang sama. Jadi saya fikir kalau kita rangkumkan laporan PBB ini dan juga dengan dapatan daripada Tribunal Uyghur dan berbagai laporan, sebenarnya memang cukup jelas untuk menunjukkan bahawa terdapatnya kekejaman, penyiksaan tanpa justifikasi ke atas warga atau etnik Uyghur yang memang bertujuan untuk menghapuskan etnik Uyghur di wilayah Xinjiang, China ini. Ya, jadi sudah banyak pendedahan yang dibuat oleh pelbagai pihak lain dan tambah lagi dengan laporan PBB ini. Tetapi kita lihat masih belum ada lagi kempen besar-besaran, terutamanya dengan kenyataan yang dibuat secara jelas oleh negara-negara bagi mengecam apa yang berlaku di Xinjiang ini. Tetapi dengan laporan dari PBB ini, adakah ini mungkin akan mencetuskan lebih banyak kesedaran atau menggalakkan negara untuk mengambil pendirian yang lebih tegas? Ya, saya fikir sebenarnya mungkin masalah dilihat kempen tidak besar adalah kerana kadang-kadang kita terpalit dengan isu geopolitik. Sebagai contoh, mereka yang dikatakan race isu Uyghur ini ialah mereka yang pro Barat, pro kepada Eropah dan sebagainya. Dan mereka yang race isu India, contohnya kekejaman Kashmir, mereka yang anti Eropah dan sebagainya. Saya fikir dalam isu kemanusiaan bagi ABIM, kita harus menolak sebarang bentuk perkara yang boleh memalitkan kita dengan sentimen sama ada pro ataupun anti sesuatu blok. Bagi kita kemanusiaan itu tetap kemanusiaan. Bila mana kita menentang, saya fikir contohnya kita menentang kekejaman ataupun pencerobohan Ukraine, kita juga harus menentang penjajahan ke atas tanah Palestin, penindasan kerajaan India terhadap umat Islam khususnya di Kashmir, penindasan kerajaan China terhadap etnik Uyghur. Jadi apa saja penindasan yang berlaku, kita harus konsisten menolak penindasan tersebut atas dasar mereka adalah manusia yang harus diberikan penghormatan. Jadi itu yang pertama yang saya fikir menjadi penyebab kenapa orang mungkin sinikal terhadap kempen Uyghur ataupun kempen kemanusiaan yang lain. Jadi kita harus konsisten. Kita bukan pro kepada mana-mana blok, tapi kita pro kepada kemanusiaan, pro kepada hak untuk mengamalkan agama, khususnya Islam di wilayah secara terhormat. Dan yang kedua, saya fikir isu kempen ini
mungkin ada berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Ini juga yang perlu kita jelaskan ya. Memang benar kita tidak ada masalah untuk kita berhubung dalam konteks ekonomi, tapi saya fikir dalam konteks ekonomi sekalipun, perkara-perkara penting yang kita bawa ialah tentang maruah manusia. Walau mana pentingnya ekonomi sekalipun, isu-isu yang berkaitan dengan maruah manusia itu harus diangkat. Jadi ia perlukan keberanian kerajaan negara-negara setidak-tidaknya untuk memulakan dialog, memulakan perbincangan dengan kerajaan China untuk menyatakan perkara ini, menyatakan concern kita terhadap isu Uyghur. Dia bukan isu kita anti China, bukan isu kita nak destabilize China, malah kita menyokong kalau China bersedia untuk membantu mengiktiraf hak kedaulatan umat Islam Uyghur khususnya untuk melaksanakan ataupun mengamalkan ajaran agama masing-masing. Jadi itu antara perkara-perkara pokok yang menjadi halangan kenapa kempen ini dilihat belum memuncak dalam konteks hari ini. Okey Faisal, kita berbaki 1 minit, 2 minit saja lagi, tetapi pendirian yang khusus bagi negara seperti Malaysia, saya tahu Faisal telah pun mengetengahkan kepentingan geopolitik, kepentingan ekonomi, tetapi apa pentingnya untuk Malaysia yang kita tahu nak mudah kata we pick our battles, tetapi apa pentingnya untuk Malaysia bersuara mengenai dengan isu ini? Baik, sebelum tu saya nak sebut juga dalam konteks Malaysia hari ini Malaysia lebih kepada menyerahkan kepada NGO untuk membawa isu ini. Dan atas waktu itu kita ABIM akan berusaha sedaya upaya untuk membawa kempen ini. Malah untuk maklumat dalam bulan Oktober kita akan bawa seorang wanita Roshan Abbas untuk membawa kempen In Search of My Sister, menceritakan bagaimana kakak dia Gulshan Abbas yang masih lagi hilang, tidak tahu ditahan ataupun mati ataupun berada di mana. Jadi itu posisi yang diambil oleh kerajaan Malaysia, menyerahkan kepada NGO untuk membawa kempen ini. Tapi bagi saya yang paling penting ialah Malaysia adalah sebuah negara yang saya sebut berkali-kali dalam banyak persidangan dengan rakan-rakan antarabangsa. Malaysia adalah merupakan middle power country. Malaysia adalah negara kuasa tengah. Benar kita berkecuali, tapi dalam isu kemanusiaan, dalam isu mencari penyelesaian konflik, Malaysia harus ke hadapan, memulakan dialog, perbincangan. Sebab kita yakin, kita percaya kita ada kekuatan. Kita adalah middle power country. Dan dalam masa sama, kita juga walaupun mengiktiraf ataupun menyambut baik tindakan kerajaan Malaysia sebelum ini yang tidak menyerahkan pelarian-pelarian Uyghur yang lari ke Malaysia ini ke China atas faktor kita menghormati prinsip non-reformal policy. Maaf Faisal, banyak lagi kita nak bincangkan, tapi tentunya akan ada banyak lagi peluang untuk kita kupas dengan lebih lanjut mengenai dengan isu ini yang tentunya memerlukan lebih banyak masa, tapi itu saja yang masa yang kita ada untuk segmen cerita jam ini. Terima kasih. Itu tadi Faisal, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, mengulas mengenai dengan laporan PBB berhubung penindasan di Xinjiang, dan laporannya ada di astroawani.com. Dan itu saja untuk cerita jam ini. Bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.